bab Menteri Besar Kedah. Saya tak berminat nak cerita perkara-perkara apa yang dia kata. Cuma saya berminat nak bagi tahu kepada orang kampung yang nak buat pilihan mereka nanti, hampa buatlah perbandingan. Inilah contoh daripada sebuah parti yang diberikan mandat untuk, dia bukan diberi mandat pun, dia naik itu bila dah kerajaan jatuh masa tu, bila berlaku pada Februari itu 2020, maka dia dilantik jadi menteri. Dia tidak secara mandat dia menang ke apa tak, tapi tak apalah, kita kira dia tu orang bagi mandat dia jadi menteri besar. Nah, saya yang ni saya ambil prihatin betul-betul, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian. Kalau boleh serap lagi lah, ambil itu pun tak apa lah. Pasal apa saya kata macam tu? Saya ada dua kebimbangan saya. Saya risau sebagai seorang Muslim Melayu yang risau. Nombor satu, saya risau adanya pemimpin yang macam ni boleh jadi nombor satu jaga sebuah negeri. Saya risau. Kalau itulah standard dia. Apa standard dia? Maki hamun dalam ucapan. Dan kita pun tahu dalam Islam kita mungkin berbeza pandangan, tapi tidak sampai tahap kita nak memaki hamun, ya. Sedangkan Nabi SAW seorang Rasul, apabila dia ditindas, dia dihina, pengikut-pengikutnya dihina, ditindas, lalu pengikut dia kata apa? Ya Rasulullah, ya, tolong laknatkan mereka yang duduk buat macam-macam kekejian kepada kami ni ya Rasulullah. Dan kita pun tahu Rasulullah dia tak payah nak maki hamun, dia angkat doa saja, hancurlah mereka, hancur. Tapi kerana Nabi nak ajak umat dia, ni saya bercakap Islam pasal apa? Duduk depan saya ni semua pengundi ni, yang di Matang Pasiak ni, yang mana banyak yang Melayu di Bertam apa semua, ni semua orang Melayu. Hampa duk habaq kata Islam, Melayu, kami ni Islam, kami perjuangkan Islam. Islam terancam. Nak kena dengar, tang mana tang? Tang mana yang Islam terancam tu? Kalau perangai hampa lagu ni, tak usah tengok orang lain terancam. Hampa yang mengancam Islam nak yang perangai hampa buruk tu. Tu cerita dia. Hampa kena faham yang tu. Pasal tu saya cerita malam ni bab tu. Apa kata Nabi, lam uba'at la'anan. Aku tidak pernah dibangkitkan untuk mencaci maki, doa laknat pada sesiapa, walaupun orang tu lawan aku. Jadi saya pun nak ajak jugalah kepada semua pemimpin-pemimpin kita ni, hampa janganlah buat perangai lagu tu. Kalau hampa pun maki hamun, pengundi kata apa? Allah sopa lah. Jangan. Kita kritik dasar dia, tak betul kita kata tak betul. Rasuah, integriti, kita lawan lah. Tapi nak kata tubuh badan orang, orang kata body shaming, pendek lah, gemuk lah, ketot lah. Kalau aku dengar Pak Is Patih cakap lagu tu, hampa report aku. Aku tahu lah nak tegur dia. Kami tak ajak lagu tu. Kritik, tapi jangan sekali-kali menghina. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakuna khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhunna wala talbizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul fasiqun. Nak jaga Islam, kita jaga Islam kan? Jangan jaga Islam kata, oh kita berjuang Islam, orang lain tak berjuang Islam. Mujahid ni memang anti-Islam lah. Jual tabung haji, liberal, LGBT. Walaupun aku dah menang dah kes-kes di mahkamah semua tu. Tapi main dengan puak-puak ni, sedap mulut ya. Dengarlah ayat Quran. Wahai orang beriman, jangan kamu menghina mana-mana kaum. Dan jangan kamu menghina mana-mana wanita. Sini ya, wanita kena faham tu. Pasal apa Al-Quran kata wanita? Dia tak kata jangan menghina mana-mana lelaki ya. Dia kata ala yaskhar qaumun, qaumun ni semua min qaumin wala nisa. Kenapa wanita? Sebab menghina seseorang itu bermakna menghina ibu dia. Bukan begitu?
Siapa yang melahirkan anak yang kau kata ketok tak cukup inci tu? Siapa yang kau kata pendek, gemuk? Siapa yang kau kata hitam, melegam? Mak dia lah. Sebab mak dia yang melahirkannya. Dan jangan kamu ni Al-Quran clear dalam surah Al-Hujurat. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu duk gelak-gelak orang pendek, gemuk, botak. Dalam pendek, gemuk, botak. Oh, sedap boleh kat dia. Macam tadilah Pak Is kata, hak tu yang hampa pun bila mana penceramah hak tu apa syuk. Patut kalau dengar lagu tu hampa tinggal majlis. Ini bukan Islam ni kata dia. Ini bukan Islam ni, ini bukan Islam ni. Merepek apa ni? Duk kata kau orang sampai lagu tu ni. Islam ke ni? Mau ajak depa tu lagu tu sikit. Askhar kamu, jangan kamu menggelar-gelar mana-mana manusia. Orang itu yang kamu gelar mungkin dia lebih baik daripada kamu. Awak hamba gue sangat kata ke orang pendek. Tuan-tuan, dia manusia ni senang ya. Hang kata kat aku 10, aku kata kat hang 20 kali. Tak begitu? Awak hang seorang ada mulut. Awak aku tak boleh kata, oi, mau kalau lagu tu selesai masalah. Sampai bila tak selesai, lagu tu lah politik kita. Kita duk syok tu. Ya, gelap. Betul? Saya risau. Saya yang risau. Tuan-tuan tak risau tu masalah tuan-tuan lah. Saya risau, saya nak kongsi saya risau ni dengan tuan-tuan. Balik tuan-tuan fikir, heish, kalau aku ada mimpi lagu ni, hau. Nah, walaupun ini insiden yang berlaku di mana? Di Kedah. Tapi pantulan perbuatan dan cara dia itu, pantulan dia itu memberi kebimbangan kepada kita semua yang akan mengundi nanti. Kalau inilah orang yang kita akan ambil dari parti, inilah orang yang kita akan sokong, saya tak tahu apa akan jadi kepada itu. Tak kira lagi jenis menggunakan Islam kata ke orang, hampa semua ni musuh Allah belakang ni. Pasal apa? Musuh Allah tu hak yang tak sokong dia, yang nak rampas Kedah daripada dia secara politik, semua mereka adalah musuh Allah. Maka selamatkanlah Kedah daripada dirampas oleh musuh-musuh Allah. Hang berbuihlah mulut hang baca Al-Quran, pasal hang tak sokong aku, pasal hang berlawan dengan aku, hang musuh Allah. Hang bangunlah qiyamul lail tiap-tiap malam, hang doalah, hang baca wirid panjang lah, hang tetap musuh Allah. Hampa tak tepuk dai ke lagu ni ada ada? Dia cakap tu sembunyi-sembunyi ke? Tak. Dia cakap tu dalam bilik 2-3 orang dia ke? Dia bisik-bisik ke dia kata, depa ni semua musuh Allah. Loh, dia buat munajat. Dia buat selawat. Sampai ada orang mesej kat saya. Saya minta maaf Ustaz, saya hadir pasal saya nak pergi selawat. Saya tak tahu kata majlis ni majlis politik. Saya menyesal hadir, dia kata. Daripada mulianya berselawat itu, mulianya kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betapa mulianya selawat ini. Yang Nabi kata siapa selawat kat aku sekali, aku bagi kat dia 10 kali. Ya, pahala. Tiba-tiba kita semua jadi musuh Allah. Kalau hampa tak bimbang tara tu juga aku tak tahu. Dan aku pelik lah, buat-buat ni. Musuh Allah ni, dia cari rezeki di bumi musuh Allah. Tak? Mai cari rezeki di Penang. Mai cari rezeki di Kuala Lumpur. Lepas tu Dr. Zaidi balik Kelantan, sokong. Kata, ni musuh Allah, kita kena sokong Islam. Tapi cari rezeki di bumi musuh Allah. Pelik tu. Tak usah kata orang lain tu kapiak, tidak beriman, tidak berakidah. Ini mai bukan daripada orang bawah, bukan mai daripada orang biasa, ini mai daripada pemimpin dia. Jadi kalau itulah orang Islam mau, saya bimbang, saya akan merasa bimbang. Jadi kebimbangan ini yang perlu diberitahu kepada para pengundi. Kamu tak bimbang ke benda-benda ni kalau kamu sokong mereka ni? Baik.
Inilah yang saya nak beritahu. Yang paling saya bimbang ialah, saya bimbang, dia tu satu hal saya bimbang, dia dan mana-mana pemimpin yang sebab sama waktu dengan dia. Yang satu lagi saya bimbang ialah ni pengikut ni, hak bawah ni, yang duduk bawah duduk ya takbir Allahu Akbar, hidup Islam. Itu saya bimbang. Saya bimbang kerana mereka telah membawa imej Islam yang sebegitu rupa, sehingga ia boleh memberi kesan kepada orang bukan Islam yang lain. Lalu dia tengok, Islam lagu ni ke? Maki orang Allahu Akbar, musuh Allah doa selawat. Lepas tu orang lain kapiak semua, dia saja yang betul. Oh, ini Islam lah. Aku tak boleh terima kalau Islam macam ni. Pasal apa saya kata lagu tu? Pasal masalah besar puak-puak ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia kata dia itu Islam, Islam itu adalah dia. Dia kata yang Allah kata Hizbullah, ala inna hizbullahi humul ghalibun, dalam ayat Quran, sungguhnya Hizbullah ni parti Allah, mereka lah yang menang. Dia kata parti Allah tu siapa? Parti PAH lah. Masalah ni, masalah. Saya tengok orang PAH, bila saya cakap macam ni, kata, apa masalah tu? Kami parti Allah. Habis, clear. Jam, saya tak boleh cakap apa dah. Pasal doktrin dia lagu tu. Dia tanam Islam itu dia itu Islam. Habis, hampa ni, awak amanah ni, hampa bukan Islam, Islam itu mana? Kami ni, hanya satu entiti yang cuba nak bawa Islam, yang membawa rahmatan lil alamin sebagai dasar kami. Tapi kami tak kata orang lain tak Islam. Kami hanya cuba nak buat yang terbaik yang ni. Kalau diterima oleh Allah, kami bersyukur kepada Allah. Ya, kami cuba bagi orang faham, inilah Islam yang kita bawa. Dan kita dah laksana pun masa kita jadi Menteri Agama dulu. Tapi kita tak katalah pula, oleh kerana itu, kami saja yang Islam, yang lain tak Islam. Kami tak kata lagu tu. Tapi hak mereka ni jelas. Sebab itulah tadi disebut oleh Datuk Zaidi masa ceramah awal, semua ada je betul. Orang lain semua tak betul. Pasal apa? Pasal aku buat Islam. Jadi saya bimbang. Ni, orang bawah ni. Dia jadi lagu tu. Lebih saya bimbang, itu adalah majoriti. Dan anda mengiyakannya kerana anda bagi ruang untuk dia menang. Faham tak saya cakap ni? Kita kalau biar benda tu, apa maknanya? Kita membiarkan benda itu jadi satu kenyataan. Hampa kena jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa anda membiarkan benda yang tak betul? Hampa boleh angkat, hampa boleh husung, hampa, dan saya paling memang ni apa menteri besar ni di mahkamah ni. Walaupun tak ada apa lagi salah ke siapa salah, tak ada apa lagi. Tapi saya bimbang. Kerana pengikut-pengikut yang sehingga ketaksuban yang membabi buta itu, dia tak kenal dah mana institusi raja, mana undang-undang, mana perlembagaan, mana mahkamah. Dia dah tak kenal dah semua tu, saudara-saudara sekalian. Inilah yang paling saya bimbang. Sehingga saya tak boleh fikir mereka buat munajat. Munajat apa? Kawan ni didakwa kerana menghina institusi raja, kita buat munajat untuk pertahankan dia. Apa makna boleh kita hina institusi raja kah? Sebab itu kita buat majlis. Budak-budak orang muda kata apa? I cannot brain. Tak, I cannot brain. Dan kita membiarkan benda itu berlaku jikalau kita hanya duduk diam dan tidak bekerja keras, khususnya di Pematang Pasiak dan Pulau Pinang. Saya tak tahu negeri lain, saya tak boleh cakap. Tapi sebagai orang Pulau Pinang, ini orang Pulau Pinang sungguh, orang Tanjung. Tapi aku bukan anak mami, aku anak Pak Usurawa. Hak bab Penang aku boleh cakap. Aku orang Penang, aku besar Penang, aku sekolah Penang Free School. Aku boleh cerita bab orang Penang, seorang-seorang aku boleh cerita. Jadi aku berhak bercakap atas nama orang Penang. Dan saya mengatakan demikian, biarlah orang Kedah saya tak tahu,
Orang Terengganu saya tak tahu. Orang Kelantan saya tak tahu. Saya tak ada hak nak bercakap pun. Tapi sebagai anak jati Pulau Pinang, nak ajak semua orang Pulau Pinang, kalaupun ada sekelumit maruah Islam dalam mempertahankan adab-adab Islam berpolitik, adab-adab Islam berpemerintahan, adab-adab Islam menjadi pemimpin, biarlah Pulau Pinang benar-benar menjadi pulau mutiara, menyinari adab-adab itu dengan kita mengekalkan siapa yang akan kita undi dalam pilihan raya nanti yang benar-benar mencerminkan ini kepimpinan yang kita mau daripada kerajaan perpaduan dan daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Itu saja kita minta, tak ada lain. Lepas tu hamba nak kempen bagi nak rak ke, fadal lah, silalah.